Hari ini tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang Islam kita sendiri hari ini telah menganggap, telah faham bahawa cara untuk dapat dari Allah dan dengan perantaraan asbab, dengan perantaraan kebendaan, makhluk-makhluk, benda-benda dunia ini. Mereka jadikan kedai mereka, ladang mereka sebagai perantara untuk dapat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan tuan-tuan mulia, perkara tersebut, benda-benda, kebendaan-kebendaan, asbab-asbab ini tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala. Janji Allah Subhanahu wa taala hanya semata-mata di dalam amal, dalam cara Muhammadur Rasulullah. Dia cara untuk kita dapat daripada Allah, untuk kita dapat daripada kudrat Allah Subhanahu wa taala, untuk kita dapat daripada khazanah Allah Subhanahu wa taala adalah dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan bukan dengan perantaraan asbab. Asbab adalah benda yang tidak ada janji. Tidak ada janji Allah Subhanahu wa taala dalam asbab. Asbab Allah Subhanahu wa taala telah jadikan, telah ciptakan untuk manusia sebagai imtihan, sebagai ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala nak tengok hamba-hamba dia ni, adakah dia datang kepada aku dulu atau dia pergi pada asbab dulu. Ni ujian bagi manusia tuan-tuan mulia. Ya Allah SWT nak, bila kita ada masalah, kita menghadapi suatu keadaan, maka kita pergi pada Allah dulu. Kita tawajuh pada Allah terlebih dahulu. Dan kita guna cara yang Allah telah bagi kepada kita. Cara yang mana di situ ada janji Allah Subhanahu wa taala, itu cara amal. Dengan perantara amal, segala masalah kita akan diselesaikan oleh Allah SWT. Dan kita akan dapat segala-galanya daripada Allah dengan perantara amal. Kalau satu orang tu pergi pada asbab terlebih dahulu, tidak pergi pada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu, maka maknanya dia telah utamakan asbab, dan Allah SWT tak akan selesaikan masalah. Hari ini orang Islam sendiri tuan-tuan mulia, dia fikir apa? Kita buat asbab cantik-cantik, kerja kami, tanggungjawab kami telah usaha atas asbab. Yang sempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Usaha atas kedai, usaha atas ladang, usaha atas kilang, usaha atas benda-benda ni, kemudian kami buat ni, dan kita buat perkara-perkara tersebut dan kita kedepankan pada Allah. Ni aku dah usaha, ya Allah akan bagilah rezeki. Aku dah usaha, ya Allah akan selesaikanlah masalah. Itu bukan cara dia tuan-tuan mulia. Cara dia, kita kena buat apa yang Allah suruh kita buat, apa yang Allah telah janji kepada kita. Itu dengan amal, dengan perantaraan sembahyang, dengan perantaraan doa, zikir tuan-tuan mulia. Dengan perantaraan amal tuan-tuan mulia, kita buat amal dan kita kedepankan pada Allah Subhanahu wa taala, bantuan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Sebagaimana sahabat-sahabat tuan-tuan mulia, mereka bila menghadapi suatu keadaan, suatu masalah, mereka akan kedepankan amal, mereka akan mendahulukan amal daripada asbab. Mereka akan sempurnakan amal terlebih dahulu, baru buat. Macam kita, keadaan kita hari ini, kita buat asbab dulu. Bila tak jalan asbab, tengok dulu pengalaman jadi ke tak. Kalau asbab kita tak berjaya, baru kita kata baru kita minta dengan Allah. Kalau berjaya ni tak apa, kalau tak berjaya kita minta dengan Allah. Sedangkan tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat mereka pergi pada amal terlebih dahulu. Kemudian dua keadaan. Sama ada Allah SWT bagi bantuan pada sahabat-sahabat tadi, sebagaimana Allah SWT bagi bantuan pada sahabat-sahabat tadi dengan amal mereka tersebut, tanpa perlu mereka pergi pada asbab. Tanpa asbab Allah bantu mereka. Dan kadang-kadang Allah bagi bantuan mereka dengan melalui bila mereka buat amal dan mereka pergi pada Allah SWT, Allah bantu mereka dengan perantaraan asbab juga. Dua-dua keadaan berlaku pada sahabat-sahabat. Mereka buat amal, kemudian mereka buat asbab. Sahabat-sahabat pun buat asbab, mereka tak tinggalkan asbab. Mereka dahulukan amal, kemudian asbab. Tapi bila mereka dahulukan amal, kadang-kadang Allah SWT bantu mereka terlebih dengan amal tersebut, tanpa asbab Allah bantu mereka. Dan kadang-kadang mereka buat amal, kemudian buat asbab, Allah bantu mereka dalam asbab tadi. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perkara ni kita kena ceritakan lagi dan lagi. Bantuan ghaib Allah SWT kepada sahabat-sahabat, dan bantuan ghaib Allah SWT kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini bukan hanya semata-mata sejarah. Hari ini kita baca, kita tulis kisah nabi-nabi hari ini dibaca, ditulis hanya sebagai satu sejarah tuan-tuan mulia. Sedangkan tuan-tuan mulia, kisah nabi-nabi, kisah rasul-rasul, bantuan ghaib Allah SWT terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul, bantuan ghaib Allah SWT terhadap sahabat-sahabat, yang benda yang maksud dalam agama kita. Mana benda ni dituntut untuk diceritakan lagi dan lagi dalam agama kita. Bukan benda ni ditulis, diceritakan sebagai satu sejarah.
Bahkan benda ni dituntut untuk kita ceritakan lagi dan lagi untuk bentuk iman kita, tuan-tuan mulia. Dalam Al-Quran, tuan-tuan mulia, Allah Subhanahu wa taala telah ceritakan banyak kisah nabi-nabi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kullan naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fuadak. Kami ceritakan kepada kamu kisah nabi-nabi dan rasul-rasul yang akan memantapkan hati kamu. Jadi dengan menceritakan kisah nabi-nabi dan rasul-rasul, Allah Subhanahu wa taala mantapkan iman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi telah diperintah untuk ceritakan pada sahabat-sahabat. Banyak tempat dalam Al-Quran Allah perintah baginda Rasul ceritakan pada sahabat-sahabat kamu kisah nabi-nabi tersebut. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menceritakan tentang kisah bantuan gaib Allah Subhanahu wa taala kepada nabi-nabi, menceritakan tentang bantuan gaib Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul. Ini benda yang maksud yang dikehendaki dalam agama kita. Benda yang dituntut dalam agama kita, tuan-tuan mulia. Begitu juga menceritakan tentang kisah sahabat-sahabat, tentang bantuan gaib sahabat-sahabat. Benda yang dituntut dalam agama. Ini bukan semata-mata sebagai satu sejarah yang kita baca, kita tulis tersimpan dalam buku sebagai satu sejarah. Bahkan perkara ni benda perlu ditazkirahkan. Benda ni perlu diulangkan lagi dan lagi. Perlu dicakapkan lagi dengan lagi dalam dakwah kita, supaya timbul dalam hati kita keyakinan pada bantuan Allah Subhanahu wa taala. Dan keyakinan bahawa bantuan Allah ni datang dengan perantaraan amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi dan sahabat-sahabat telah dapat bantuan Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan amal. Hari ini tuan-tuan mulia, ada setengah daripada kita kata mereka tu sahabat. Mereka dapat bantuan kerana mereka sahabat Nabi. Kita bukan sahabat. Kita nak dapat daripada Allah, kita kena guna asbab. Mereka boleh dapat daripada Allah tanpa asbab kerana mereka sahabat. Kita nak dapat tanpa asbab tak boleh dah sekarang. Kita kena usaha atas asbab. Tuan-tuan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sahabat-sahabat mereka mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata kerana mereka ni sahabat Nabi. Mereka mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala kerana amal yang yakini. Amal yang mereka buat tu, tuan-tuan mulia. Amal Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka buat dengan penuh yakin tu, tuan-tuan mulia. Kerana amal-amal tersebut, tuan-tuan mulia, sahabat-sahabat telah mendapat bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan janji Allah Subhanahu wa taala untuk bantuan Allah SWT terbuka sehingga hari kiamat. Bukan khas untuk sahabat-sahabat sahaja. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kami pasti akan bantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari kiamat, hari berdirinya saksi-saksi itu hari kiamat. Jadi Allah SWT telah berjanji untuk bantu, sebagaimana untuk bantu Nabi-Nabi, Allah telah berjanji untuk bantu orang yang beriman, tuan-tuan mulia. Jadi bantuan ini bukan hanya khusus untuk sahabat-sahabat sahaja, tuan-tuan mulia. Janji bantuan ini adalah untuk setiap orang yang beriman sehingga hari kiamat. Jadi kalau kita dapat wujudkan amal-amal yang sama yang telah wujud dalam diri sahabat-sahabat, kita juga akan mendapat bantuan secara langsung daripada Allah SWT sebagaimana sahabat-sahabat telah dapat. Jadi tuan-tuan dimuliakan oleh Allah SWT, perkara ni perlu kita cakapkan, dakwahkan lagi dan lagi. Kisah Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul ini, tuan-tuan mulia, perlu kita dakwahkan, cakapkan lagi dan lagi, ulang lagi dan lagi, sehingga datang keyakinan kepada kita, tuan-tuan mulia, bahawa hanya Allah yang berkuasa dan cara untuk kita dapat daripada Allah hanya dengan cara amal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tuan-tuan yang mulia, satu orang beriman zaman sekarang ini, tuan-tuan mulia, sebagaimana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia punya bantuan untuk satu orang beriman sama dengan 10 orang sahabat. Dan ganjaran untuk satu orang beriman sekarang ini sama dengan 50 orang sahabat. Bukan lebih lagi, tuan-tuan mulia. 50 orang sahabat tanya, tuan-tuan mulia, adakah 50 di kalangan mereka? Nabi kata tak, sama dengan 50 di kalangan kamu, sahabat-sahabat. Satu orang beriman, ganjaran dia, pahala dia akan dapat sama dengan 50 orang sahabat, dan bantuan yang akan dapat sama dengan 10 orang sahabat. बरकतों के, नुसरतों के वाक़यात सुनकर ये न समझना कि गैबी मदद ईमान का मुंतहा है। मेरे मुहतरम दोस्तों, नुसरत मददें मकसूद नहीं हैं, मौजूद हैं। मकसूद हर अमल से सिर्फ अल्लाह की ज़ात मकसूद है। दीन के साथ बरकतें हैं,
दीन बरकतों के लिए नहीं है.